Bab 78 ni babul ghadab, al-ghadab. Kita marah bila? Izan tuhikat hurumatus syar'i, apabila orang mencabur ataupun melanggari kemuliaan hukum syarak. Ingat boleh. Kita duduk diam-diam tengah cakap, tiba-tiba orang hina Islam, menghina agama kita, buat main-main dengan sunnah Nabi. Ketika itu wajib kita marah. Saya ni orang lembut, orang tak marah dengan orang. Kalau orang hina kita, kita tak marah, tak apa. Orang hina agama kita tak marah, itu orang bodoh nama lah kita. Orang penakut. Kalau orang kampung Kelantan dia panggil orang tak pup lah kita. Maknanya orang hina agama diam. Leis. Di saat agama kamu dihina, kalau kamu diam, fabatnul ardi khairum min zahriha, masuk dalam perut bumi lebih baik daripada awak dia ada di atas bumi. Maknanya mati baik pada hidup lah, gitu maksud dia. Walintisali dinillah, dan kelebihan bab kewajipan kita membela, membantu untuk menegakkan agama Allah di atas muka bumi. Ini dua bab. Yang pertama, jangan diam di saat agama dihina. Yang kedua, wajib berjuang untuk menegakkan agama Allah. Kata di para ulama, Allah tak tanya kita di akhirat, kamu berjuang dulu berjaya ke tak berjaya? Tuhan tak tanya. Tapi kita mungkin akan dipersoalkan, kamu berjuang ke tidak untuk membela agama Allah? Kita akan ditanya. Kita berjuang, kita berdakwah, orang tak ikut, itu cerita lain. Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam, ada yang pengikut dia berapa orang saja. Allah tak persoalkan tentang berapa orang, itu kuasa Allah beri hidayah, taufik kepada orang. Tetapi Allah persoalkan kita kalau kita tidak berjuang. Ini bab kita. Maka para jemaah sekalian, kerana itu sifat marah, sifat yang tak baik, dia termasuk dalam 10 sifat mazmumah yang kita bincang dalam kitab kita, penawar bagi hati, 10 sifat. Para ulama kata sifat marah ni tak boleh dibuang, tapi mesti diuruskan dan dikontrol dan dikawal. Kalau sifat marah tak ada, kita tak jadi orang lah, jadi dongki. Dongki ni binatang yang bodoh, yang baik, yang tak marah. Budak-budak boleh main pulah telinga dia, lompat atas belakang dia, tak ada, sengih gitu ya dongki. Pernah tengok dongki? Kau tengok dalam TV kartun. Dongki jarang ada kat sini. Dengan negeri Arab memang banyak dongki. Budak-budak main macam main basikal, naik pulah telinga lagi. Tak cerita dia. Pasal tu dongki ni tak boleh makan. Binatang bodoh. Kalau kita makan, hok tak makan dongki ni pun tak mudah dah kita tak apa jadi. Ya. Kalau makan dongki pula habis. Ini masalah kita. Maka kalau langsung tak marah, kita jadi dongki. Marah sangat, kita kebingungan. Tak ada benda marah belakang lah, tak boleh. Jadi kita kena ada tempat kita kena marah, ada tempat tak boleh marah. Sebagaimana yang masyhur daripada Imam Al-Ghazali, dia kata marah di tempat yang tak patut marah itu nama orang bodoh. Tak marah di tempat yang sepatut marah itu orang penakut. Kita jangan jadi penakut, jangan jadi bodoh. Maka yang penting, kemarahan kita bukan kerana kita, tapi kita marah kerana Allah. Itu baru betul. Baik, kita pergi pada ayat yang pertama dalam bab ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Surah Al-Hajj ayat 30. Dan sesiapa mengagungkan, menghormati, membesarkan perkara yang terhormat di sisi Allah Azza wa Jalla, hormat, dia panggil hormat ni perkara yang dihormati, jangan dilanggari, ataupun dia panggil syiar agama Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah, satu. Wa may yu'azzim hurumat, benda-benda yang Tuhan larang kita besarkan, mana jangan langgar. Jangan langgar. Maka itu lebih baik baginya di situ hanya
Dalam ayat ini Allah Ta'ala cerita kepada kita, siapa dia yang tidak melakukan maksiat, siapa yang tidak melanggar segala benda yang mungkar, yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa kamu tak langgar? Sebab mengagungkan Allah dalam jiwa kita, kita tak buat. Orang lain ambil belakang tu, scam tu, scam cepat kaya, cepat miskin. Kenapa kau tak ambil? Kau tak nak masa depan yang cemerlang ke? Kan? Orang duk jual tu jual ni, kita pun tak ambil sebab tak patuh syariah. Tidak ada panel syariah yang meluluskan jual beli ni haram, halal. Kita kata saya tak nak ambil. Lish wa man yu'azzim hurumatillah, segala mengagungkan benda-benda Allah Ta'ala haram, kita tak mula buat. Maka ini orang yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini setengah orang ni jangan main. Satu lagi ayat yang sama dengan ni, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, itu tanda hatinya bertakwa. Di antara syiar agama Allah apa dia? Azan. Kita kena jaga azan, jangan tak jaga. Pasal itulah anak berasa sedih apabila ada surau masjid, bila kita kuliah lama sikit, tak payah azan lah, kau mak terus lah. Azan tu syiar. Apalagi syiar agama Allah Ta'ala. Pergi ke masjid, makmurkan masjid, salatul jamaah, ada syiar. Banyak lagi dah syiar. Mana yang penting kita mengagungkan syiar Allah, ataupun kita mengagungkan larangan Allah, mana jangan dilanggari. Itu tandanya kebaikan. Allahu Akbar. Tapi kita kena ingat, siapa dia langgar, kita benci orang tu dengan sebab apa? Sebab dia langgar perintah Allah. Contohnya kita sebutlah Pok Dogo ni suka buat maksiat, zina, macam-macam. Kita benci kepada dia sebab apa? Sebab maksiat yang dia buat. Tapi dia atas nama orang Islam, kita tak benci. Kita benci perangai dia. Kita kena asingkan. Sebab itu para jemaah sekalian, dalam hadis 40 yang kelima, dalam bab larangan melakukan perkara-perkara ihdas fi din, larangan melakukan perkara bid'ah dalam agama, kita kena asingkan di antara membid'ahkan orang, mengkafirkan orang dengan menjelaskan ini perbuatan ini boleh membawa pada kafir, perbuatan ini membawa kepada bid'ah dan mungkar. Kita asing. Orang yang bagi tahu jangan kata dia ni suka dia cuma bagi tahu benda ni tak baik, benda ni boleh membawa kepada kekufuran, bukan mana mengkafirkan orang. Itu baik. Baik para jemaah sekalian, kita pergi pada ayat yang kedua dalam bab ini. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Maksudnya jika kamu menolong agama Allah, makna kita berjuang. Agama Allah ni tak nak tahu apa Tuhan jaga, tapi Allah suruh kita bekerja. Allah suruh kita buat kerja, berjuang, sebab dia nak bagi pahala kepada kita, nak bagi kemenangan kepada kita. Maka itu dipanggil syarat. Tolong agama aku, yang surkum, Allah Ta'ala akan tolong kita. Kita nak suruh Tuhan bantu kita, kita tolong agama Allah, berjuang, bekerja. Wa yusabbit aqdamakum, dan meneguhkan kedudukanmu. Ayat ini dalam surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat yang ke-7. Tanda para pelajar, ayat ini Allah SWT menggalakkan orang mukmin supaya membela agama Islam. Dengan kita berdakwah, dengan kita buat kerja, dengan kita berusaha sampai kita menang. Kalau ada peperangan, kita lawan. Cuma timbul sedikit tentang wa yusabbit. Ini ilmu apa? Dia panggil ilmu tadabbur Quran. Ilmu tadabbur Quran. Sebab apa? Kenapa yusabbit? Yansur yusabbit. Kalau kita nak kira, sekiranya kamu menolong agama Allah Ta'ala, kamu tetap pendirian atas agama, yang surkum, Allah Ta'ala bantu kamu. Tapi dalam ayat ini Tuhan kata, mu tolong agama Allah, Allah tolong kamu, dan Allah Ta'ala berikan sabat kepada kamu. Kenapa? Maka di sini kata di para ulama, bila kita berjuang atas landasan agama Allah,
kita dapat kemenangan, insya-Allah. Kata belaka, kita menang, Islam dapat ditegakkan dalam negara kita. Kita kena ingat, bila kita menang, kita akan senang. Kalau zaman dulu kita pergi berperang, dapat ghanimah, dapat harta, tawanan, dapat hamba, dapat ni, dapat ni. Kalau zaman kita hari ni, kita menang, kita dapat jawatan. Boleh jadi ketua, boleh jadi menteri, boleh jadi. Maka di sinilah bermulanya medan ujian. Waktu susah dulu, sama-sama tak ada piah, tak ada apa ni, tem biskut. Nah, boleh lagi, masing-masing istiqamah. Tapi bila sudah menang, di situlah timbulnya ujian. Mu istiqamah ke tidak? Landasan perjuangan kita nak menegakkan Islam masih terus ataupun dah lupa-lupa, lupa kereta besar, pegawai besar, gaji besar, di mana perjuangan? Maka di sini kalau orang berjuang dengan ikhlas, setelah mereka mendapat kemenangan, Allah kata usabbit, Tuhan akan tetapkan pendirinya, dia tidak akan berubah walaupun dia sudah mendapat menjadi jawatan khalifah, jawatan menteri, dapat ghanimah yang banyak. Kita tidak akan berubah. Sebab itulah para sahabat zuhud dia tak berubah. Bahkan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, Umar bin Abdul Aziz ini masyhur dengan seorang yang hebat, bangsawan, menantu khalifah, kaya raya. Bila dia naik jawatan jadi khalifah Umar, bertukar 360 darjah. Sop yutan. Umar bertukar menjadi seorang khalifah, al-khalifatuz zahid, khalifah yang zahid. Terkejut orang, Umar, dulu kamu hebat, kuda kamu berhias, begini-gini comel. Waktu tu boleh jadi khalifah. Sekarang ni jadi khalifah patut lagi cantik lah. Bila jadi khalifah bertukar pula jadi zuhud, les. Tengok ini, yusabbit aqdamakum. Kata Umar radhiyallahu anhu, dia kata apa? Waktu aku di bawah, aku tengok ke atas. Waktu aku jadi pembantu, aku nak jadi pegawai. Waktu jadi menteri, aku nak jadi khalifah. Naik. Waktu aku muda, aku nak jadi menantu khalifah, dapat kahwin. Bila aku jadi khalifah, aku nak apa lagi atas dunia ni? Sudah tidak ada lagi. Maka nafsu aku masih lagi tak kenyang. Ketika itulah an-nafsu tawaqah, nafsu aku bercita-cita nak syurga. Maka aku tinggalkan dunia ini, aku menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Itu dia panggil an-nafsu tawaqah. Pelajar-pelajar ni kena baca buku. Dia panggil al-baraqah at-tawaqah. Satu program yang kita kecil yang ditulis oleh Syekh Salah Al-Khalidi, memang motivasi kepada pelajar-pelajar. Patut dibaca, dijadikan kajian, ulang kaji, insya-Allah. Itu dipanggil jiwa manusia. Mana dalam ayat ini Tuhan kata, kalau kamu berjuang ikhlas, Allah Taala akan sabatkan kamu. Apa berubah keadaan pun dia tak berubah, watak dia sama sebab Allah Taala tolong. Kalau tidak, jangan main. Tak usah kata apa, bukan jadi orang besar pun, baru jadi selebriti sikit lah. Dulu kalau nak pergi kuliah, orang surau call, jawab. WhatsApp, jawab. Bila dah jadi selebriti, sorry, tuan hubungi PA saya. Berubah dah. Itu baru selebriti. Masya Allah tabarak. Baik, kita jangan bincang orang, kita bincang kita.